Tetapi kalau kamu nak melepaskan aku, wahai Muhammad, aku adalah orang yang pandai dan mengerti mengucapkan terima kasih. Jadi Rasulullah tak jawab apa-apa. Rasulullah tinggalkan dia. Dan hal tersebut ditanyakan Rasulullah sampai berlangsung 3 malam. Itulah jawapan dia. Malam kedua pun sama, malam ketiga pun sama. Akhirnya pada hari yang ketiga Rasulullah kata bebaskan Sumamah. Nak jadi ceritanya akhirnya Sumamah ni masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia sebut di hadapan Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya demi Allah sebelum ini kamu adalah manusia yang paling aku benci di atas dunia ni. Tetapi hari ini kamulah wahai Muhammad manusia yang paling aku cintai di atas dunia ni. Dia sebut perkara yang kedua, demi Allah, sesungguhnya agama kamu ni lah dulu agama yang paling aku benci. Tetapi sekarang agama kamu adalah agama yang paling aku cintai. Dia sebut perkara yang ketiga, sesungguhnya demi Allah, negeri kamu merujuk pada Madinah adalah negeri yang paling aku benci. Tetapi sekarang negeri ini adalah negeri yang paling aku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am merujuk ayat yang kedua. Ini adalah merupakan sambungan daripada ayat bulan sebelumnya, iaitu ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tin, dan dialah yang menciptakan, menjadikan kamu daripada tanah. Summa qada ajala, dan kemudian dia telah menetapkan ajalmu, yakni ajal kematianmu. Wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisinya. Hanya Allah lah yang mengetahui akan hakikat ajal tersebut. Summa antum tamtarun, dan kemudian kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Surah Al-An'am ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tin, dialah yang menjadikan kamu, menciptakan kamu daripada tanah. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Imam memberikan penjelasan bahawa ayat ini adalah merupakan khitab ataupun penjelasan kepada manusia tentang hakikat kejadian mereka. Dan ayat ini juga telah dibahagikan oleh Imam Al-Qurtubi menjadi dua pandangan ataupun dua kefahaman. Pandangan dan kefahaman yang pertama ialah, ini adalah pandangan yang masyhur, iaitu sosok tubuh, personality yang dirujuk di dalam ayat ini ialah merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Manakala kalimah al-khalq, ciptaan, itu adalah merujuk kepada anak-anak cucu Adam ataupun anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebagaimana yang patut kita maklumi dan kita fahami bahawa setiap ranting, dahan ataupun cabang merujuk kepada anak-anak cucu dan keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam selalu disandarkan ataupun dinisbahkan kepada induk dia,
pokok dia, teras dia, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab itulah di dalam ayat ini Allah berfirman dengan menggunakan lafaz khalaqakum, menggunakan lafaz sirah jamak, ramai ataupun banyak. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan khitab kepada mereka, yakni anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan ini adalah merupakan pandangan daripada ulama-ulama yang besar seperti Mujahid, seperti Qatadah, seperti Ibnu Abi Najih, seperti As-Suddi, begitu juga Ad-Dhahak dan Ibnu Zaid serta ulama-ulama besar yang lain. Manakala pandangan dan kefahaman yang kedua daripada ayat tadi ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan air mani, kita sebut bahasa kita sekarang iaitu sperma, daripada tanah sesuai dengan hakikat kejadian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menukar dan merubahnya menjadi rupa bentuk seorang manusia daripada air mani dan sperma tersebut. Ini adalah pandangan daripada An-Nuhas. Boleh lihat di dalam kitab dan karya An-Nuhas, iaitu kitab I'rabul Quran pada jilid yang kedua muka surat 55. Baik, daripada dua kefahaman, dua pandangan tersebut, bolehlah kita merumuskan pandangan yang pertama lebih kepada untuk menceritakan asal-usul salasilah, nasab kita semua manusia yang dijadikan oleh Allah ini adalah daripada satu keturunan yang sama, satu pokok yang sama, satu teras yang sama, iaitu anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Manakala kefahaman dan pandangan yang kedua ialah menceritakan tentang hakikat penciptaan ataupun hakikat kejadian diri kita yang dijadikan oleh Allah daripada sumber air mani yang hina, sumber air mani yang lemah yang kita sebut sebagai sperma. Baik, menurut saya tu bukan saya hak duduk depan ni, menurut saya ialah menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan alam yang besar, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat kejadian dan penciptaan alam yang kecil, iaitu kita semua manusia. Apa dia hakikat penciptaan alam yang besar pada ayat yang kita baca bulan sebelumnya? Ayat pertama tu, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 7 petala langit dan bumi. Jadi ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang hakikat kejadian alam semesta yang besar. Mari ayat yang kedua Allah menceritakan hakikat penciptaan yang kecil kita manusia yang berada di antara langit dan bumi, yang berada di alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kedua-dua hakikat penciptaan tersebut, baik yang besar maupun yang kecil, merujuk kita sebagai manusia, telah ditentukan qadarnya, telah ditentukan oleh Allah akan ajal masing-masing. Kita manusia ada ajal yang dinamakan kematian. Manakala alam semesta yang besar juga ada ajal yang dinamakan hari kiamat atau hari berakhirnya bumi ini ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkenaan dengan hakikat penciptaan, Imam Qurtubi telah mendatangkan satu riwayat daripada Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz di dalam kitab dia Al-Hilyah. Dalam kitab tersebut Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz telah meriwayatkan daripada Murrah
Murrah meriwayatkan daripada sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujuk Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud berkata di dalam asar tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat yang berada di dalam rahim-rahim manusia. Jadi sebagai seorang wanita, ada malaikat yang khusus yang Allah tugaskan berada di dalam rahim manusia ini. Jadi bila terjadi perhubungan di antara satu-satu pasangan, di antara seorang lelaki dengan seorang wanita, ataupun kita sebut di antara suami dan juga isteri, maka hasil daripada perhubungan tersebut menghasilkan sperma, menghasilkan air mani. Jadi malaikat yang ditugaskan itu, apa yang mereka buat? Mereka akan mengambil air mani tersebut, sperma tersebut, lalu mereka meletakkan di atas telapak tangan mereka. Kemudian mereka akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, apakah daripada sperma ini, apakah daripada air mani ini kamu akan menjadikannya sebagai manusia ataupun tidak?" Jadi daripada hasil perhubungan tadi yang menghasilkan sperma tadi, malaikat ni akan tanya Allah, daripada hubungan ni kamu nak jadikan dia manusia ataupun tidak. Kalau sekiranya Allah berkehendak untuk menciptakannya seorang manusia, maka maafkan saya, maka malaikat tadi akan melanjutkan pertanyaannya kepada Allah. Bagaimana pula dengan rezekinya? Bagaimana pula dengan ajalnya? Bagaimana pula dengan amal perbuatannya? Bagaimana pula dengan pengakhiran kehidupannya? Lalu Allah berkata, lihatlah di Alkitab. Lihatlah kepada Alkitab. Kemudian malaikat tadi akan menuju kepada Alkitab yang berada di sisi Lauhil Mahfuz. Lalu di sana mereka menemukan rezeki bagi manusia yang bakal diciptakan itu, ajal bagi manusia yang bakal diciptakan itu, amal perbuatan bagi manusia yang bakal diciptakan itu, dan pengakhiran kehidupan bagi manusia yang bakal diciptakan itu. Ada di sebuah kitab yang berada di Lauhil Mahfuz. Kemudian malaikat-malaikat tadi akan mengambil tanah. Tanah apa? Tanah perkuburan ataupun tanah pemakaman bagi manusia yang bakal diciptakan itu, lalu mereka akan mencampurkannya, mengadun dan mengaduknya bersama. Jadi di samping air mani itu, malaikat tadi akan ambil sumber tanah sebagai tempat pemakaman ataupun kubur terakhir bagi manusia yang bakal diciptakan tersebut. Jadi ini bersesuaian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada bumi inilah, daripada tanah inilah kami menjadikan kamu, dan kepadanya, yakni kepada tanah jugalah kami akan mengembalikan kamu. Baik, ini adalah asar yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz dalam kitab dia Al-Hilyah. Boleh rujuk jilid yang kedua, muka surat 280. Baik, ada lagi satu riwayat daripada sahabat besar Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa wa qad dharra alaihi min turabi hufratih. Ma min mauludin illa wa qad dharra alaihi min turabi hufratih. Tiadalah seseorang yang dilahirkan, pasti tanah perkuburannya akan ditaburkan ke atas dirinya. Tiada seorang pun yang dilahirkan,
pasti tanah kubur dia ni akan ditaburkan di atas kepala ataupun badannya. Ini adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz dalam kitab yang sama, Al-Hilyah, jilid yang sama, jilid yang kedua, muka surat yang sama 280. Ini ada dalam biografi seorang tabi'in iaitu Ibnu Sirin. Dan begitu juga Imam besar, Imam Jalaluddin As-Suyuti telah memuatkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir, jilid yang ketiga, muka surat 2909, tapi riwayat daripada Abu Nas. Baik, seterusnya. Menurut saya, sekali lagi bukan saya duduk depan ni, menurut saya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyatakan berdasarkan kepada hujah-hujah dan dalil-dalil yang dikemukakan dan ditambah pula dengan nas-nas daripada ayat-ayat Al-Quran sendiri, sehingga menjadikan nas tersebut dengan hadis yang dihujahkan tadi menjadi sinkronis. Dia ada hubung kait yang begitu erat, dekat dan rapat, sehingga tidak timbul bagi kita lagi soal kekeliruan, soal kesamaran, soal was-was, soal tumpang tindih atas perkara tersebut. Contoh, kalau kita nak lihat tentang hakikat kejadian manusia, antaranya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 16. Jelas disebutkan, antara ayatnya ialah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Kami sesungguhnya menjadikan manusia min sulalatin min tin, daripada saripati tanah, dan kemudian kami menjadikannya nutfah, saripati air mani, fi qararin makin, dan kami letakkan dia, tempatkan dia pada satu tempat yang kukuh, satu tempat yang utuh, merujuk kepada rahim-rahim ibu ataupun rahim-rahim wanita. Baik, ada lagi dalam ayat yang lain sebagai contoh imam-imam kita. Bila mari hari Jumaat, mereka akan baca surah As-Sajdah kan? Surah As-Sajdah tuan-tuan boleh lihat ayat 7 hingga 9. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan yang memulai penciptaan manusia daripada tanah, summa ja'ala naslahu, kemudian kami menjadikan anak cucu keturunannya, min sulalatin mimma immahin, daripada saripati air mani yang lemah dan hina. Summa sawwarnahu, kemudian kami menyempurnakannya. Kemudian kami meniupkan roh kepadanya. Kemudian kami menjadikan baginya pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surah-surah awal yang turun pada Rasulullah, wahyu pertama di Gua Hira lagi. Tengok ayat yang kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah terus menceritakan tentang hakikat kejadian manusia, yang mana Allah menceritakan dia menjadikan manusia daripada segumpal darah. Surah Al-Alaq kan, surah 96. Tengok surah yang satu lagi sebelum dia, surah 95. Surah apa? Surah Tin. Dalam surah Tin Allah menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan kejadian. Jadi ini adalah nas-nas Al-Quran yang banyak bertebaran selain daripada ayat dan surah yang disebutkan tadi, digabungkan dengan hujah-hujah daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, bagaimana pula dengan hakikat kejadian Adam? Juga banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hakikat kejadian Adam. Di samping nas-nas Al-Quran terutamanya di dalam surah Al-Baqarah. Dan di sini Imam Qurtubi mendatangkan beberapa periwayatan. Sebagai contoh, satu riwayat daripada Al-Imam Ibn Sa'ad di dalam kitab dia At-Tabaqat. Daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu waladu Adam wa Adam min turab." Manusia itu ialah anak cucu keturunan Adam dan Adam dijadikan oleh Allah daripada tanah. Itu adalah satu hadis daripada Rasulullah berkenaan dengan hakikat manusia dan hubung kait Nabi Allah Adam dengan hakikat penciptaannya daripada tanah. Selain daripada riwayat Ibn Sa'ad di dalam kitab Tabaqat, Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menyebutkan hadis ini di dalam kedua-dua kitab jami'-nya. Ada dalam Jami' Al-Kabir, buka jilid kedua, muka surat 734 ada. Juga disebutkan dalam Jami'-nya As-Saghir. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dia berikan kod untuk hadis ini berstatus atau bertaraf hasan. Jadi hadis ni hadis yang terpakai. Baik, ada lagi pandangan daripada seorang tabi'in yang besar, iaitu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, tabi'in besar. Beliau mengungkapkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam daripada satu tanah yang bernama Dajna. Allah menciptakan Adam daripada satu tanah yang bernama Dajna. Ada riwayat yang menyebutnya Dahna. Jadi apa perbezaan Dajna dengan Dahna? Ini selalu terjadi dan sebelum ni pun saya ada sebut. Bila kita nak eja Dajna, Dal, Jim, Nun, Alif, Hamzah. Dajna. Dan ini juga berlaku pada cetakan dan penulisan, dia tertinggal titik. Tertinggal titik pada huruf Jim tu. Kalau tertinggal titik pada huruf Jim, dia jadi huruf apa? Dia jadi huruf apa? Dia jadi huruf Ha. Sebab tu ada setengah sebut Dajna, ada setengah sebut Dahna. Sebab titik tu je. Ini disebutkan dalam kitab An-Nihayah. An-Nihayah nama penuh dia An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar, karya Imam Ibn Asir lah yang terkenal tu, yang wafat tahun 606 Hijrah. Baik. Dan bagi lafaz jamak Dajna tadi, ada ulama yang menyebutkannya dengan lafaz Dujina. Baris saja. Ejaan sama, dal baris depan, jim baris bawah, nun baris atas. Ada tak sebut Dajna, ada tak sebut Dahna. Dia bariskan tu, dia jadi Dujina. Itu saja perbezaan dia. Jadi di sini wallahu alam lah, tanah Dujina yang dimaksudkan tu merujuk tanah di mana, kawasan mana. Okey, seterusnya ada satu lagi pandangan yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi, iaitu pandangan dan riwayat daripada Al-Hasan, yang mana beliau mengatakan ada matan tu dalam tafsir Imam Qurtubi. Matan tu lebih kurang berbunyi wa khalaqa ju'ju'ahu min dhariyah. Wa khalaqa ju'ju'ahu min dhariyah. Dan Allah menciptakan ju'ju'nya. Apa makna ju'ju' dalam bahasa Arab? Ada dua makna. Pertama, makna ju'ju' ialah dada. Yang kedua, makna ju'ju' ialah tulang temulang. Kalau kata makna dia dada, Allah menjadikan dada Nabi Allah Adam daripada bumi dhariyah. Kalau kata makna dia tulang, Allah menjadikan tulang-tulang Nabi Adam daripada bumi dhariyah. Jadi ju'ju' ni jamak dia jajid. Jamak dia jajid. Ada dalam kitab disebutkan. Begitu juga ju'ju' min dhariyah. Ada satu lagi, dhariyah. Apa dia dhariyah? Dhariyah ni disebutkan oleh Imam Al-Jauhari
Imam Jauhari ini dia ada satu kitab, iaitu As-Sihah. Dalam kitab As-Sihah dia, Imam Jauhari ini awal lagi pada Ibnu Asir. Imam Jauhari seingat saya wafat dia tahun 400 Hijrah. Jadi dia menyebutkan bahawa Dhariyah ini ialah merujuk kepada satu perkampungan, iaitu perkampungan Bani Kilab. Perkampungan Bani Kilab, yang mana perkampungan ini dia punya jalur perbatasan dan perjalanan dia menuju ke arah kota Basrah, dan dia dekat dengan Mekah. Sebenarnya Dhariyah ni dia lebih terkenal berada dekat dengan Najd. Dekat dengan Najd. Dalam kitab As-Sihah, dalam kitab An-Nihayah pun menyebutkan pandangan lain. Dhariyah ni merujuk kepada satu sumur, satu oasis yang berada di Hijaz, dan ada satu ketika dulu dikaitkan dengan satu wabak yang disebut demam Dhariyah. Demam Dhariyah. Bila sebut Dhariyah ni teringat kepada kisah seorang figure, seorang tokoh. Pernah dengar tak nama? Sumamah bin Asal, ataupun ada orang sebut Sumamah bin Usal. Sumamah, pernah dengar cerita Sumamah ni? Tok Imam dah dengar cerita Sumamah. Sumamah ni nama betul dia Sumamah bin Asal. Ada yang menyebut Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Dia ni berasal daripada Bani Hanifah dan salah seorang pemimpin tokoh yang besar di Yamamah. Pada zaman siapa? Zaman Nabi palsu dulu. Zaman Musailamah Al-Kazzab. Jadi cerita lebih kurang untuk kait dengan Dhariyah ni, Sumamah ni selepas satu operasi yang mana Rasulullah mengarahkan serangan ke atas perkampungan Yahudi Bani Quraizah kerana mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira habis operasi serangan terhadap perkampungan Yahudi Bani Quraizah ni, Rasulullah tak terus balik, tetapi Rasulullah mengarahkan kepada beberapa orang sahabat yang dikatakan dalam sejarah dan riwayat, Rasulullah lantik seorang komander, sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah, untuk mengetuai pasukan berkuda yang berjumlah lebih kurang 30 orang. Jadi tujuan mereka ke mana? Mereka pergi kepada satu perkampungan dekat dengan Qurata. Qurata ni dia hampir dah dengan Dhariyah. Hampir dah dengan Dhariyah. Dia duduk dalam daerah Barakah dekat Najd. Sebab tu dia sebut Hijaz tadi. Dhariyah ni dia dekat Najd. Jadi bila mereka masuk dalam perkampungan tersebut, betul lah kalau Imam Jauhari mengaitkan Dhariyah ni dengan perkampungan Bani Kilab. Kerana perkampungan itu milik perkampungan Bani Bakar bin Kilab. Jadi bila serbu perkampungan tersebut, penduduk dia takut dan melarikan diri. Jadi banyaklah dapat daripada ghanimah-ghanimah yang kita sebut unta dan kambing contoh. Jadi dalam perjalanan pulang tu, mereka telah menawan dan menangkap Sumamah ni. Jadi adalah riwayat yang menyebut dua pandangan. Ada kata mereka tawan dan tangkap Sumamah ni kerana Sumamah pada waktu tu sedang menuju ke Mekah kerana nak menunaikan umrah. Jadi mereka tangkap Sumamah, tawan Sumamah pada waktu tu. Ada juga ulama sirah lain menyebut mereka menangkap Sumamah kerana Sumamah datang ke Madinah menyamar dan merancang untuk bunuh Rasulullah atas arahan Musailamah Al-Kazzab. Jadi itu dua pandangan. Satu ditangkap ketika nak tunai umrah, satu lagi kerana dia menyamar dan ada niat nak bunuh Nabi. Jadi bila bawa balik ke Madinah, sahabat-sahabat ni ikat dia pada salah satu tiang di tiang-tiang masjid tu. Jadi dia terikat di tiang. Jadi suatu ketika Rasulullah keluar dan Rasulullah tanya dia, bagaimana dengan kamu wahai Sumamah? Bagaimana dengan kamu? Apa yang ada pada kamu ni? Lepas tu dia kata, sesungguhnya dia ni baik-baik, orang yang baik saja. Dan kalau kamu wahai Muhammad nak bunuh aku, darah aku ini adalah darah yang berharga. Maksud dia apa? Bila seorang ketua
kaum ataupun ketua kabilah ditangkap, dia mempunyai nilai yang tinggi. Tawanan tersebut sekiranya ditukarkan dalam bentuk tebusan. Itu maksud dia. Jadi darah aku ni darah yang tinggi, kalau kamu nak tukar dalam bentuk tebusan, harga aku ni mahal. Tetapi kalau kamu nak melepaskan aku, wahai Muhammad, aku adalah orang yang pandai dan mengerti mengucapkan terima kasih. Tetapi kalau kamu mengkehendakkan sesuatu ataupun hadiah, maka aku akan berikan kepada kamu. Jadi Rasulullah tak jawab apa-apa. Rasulullah tinggalkan dia. Dan hal tersebut ditanyakan Rasulullah sampai berlangsung 3 malam. Itulah jawapan dia. Malam kedua pun sama, malam ketiga pun sama. Akhirnya pada hari yang ketiga, Rasulullah kata, bebaskan Sumamah. Jadi bila dia bebas, dia keluar daripada masjid, dia masuk dalam satu kebun kurma dan di sana dia mandi. Ada riwayat lain menyebut sebelum dia pergi ke kebun kurma, dia tanya sahabat-sahabat Nabi, kalau nak masuk agama kamu ni kena buat apa dulu? Sahabat suruh dia mandi. Jadi dia mandi. Nak jadi ceritanya, akhirnya Sumamah ni masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia sebut di hadapan Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya demi Allah sebelum ini kamu adalah manusia yang paling aku benci di atas dunia ni. Tetapi hari ini kamulah wahai Muhammad manusia yang paling aku cintai di atas dunia ni. Dia sebut perkara yang kedua, demi Allah, sesungguhnya agama kamu ni lah dulu agama yang paling aku benci. Tetapi sekarang agama kamu adalah agama yang paling aku cintai. Dia sebut perkara yang ketiga, sesungguhnya demi Allah, negeri kamu merujuk pada Madinah adalah negeri yang paling aku benci. Tetapi sekarang negeri ini adalah negeri yang paling aku cintai. Itulah sikit tentang Sumamah. Bukan nak cerita Sumamah sangat, dia cerita Doriyah tu sebenarnya. Kaitan hak serangan tu. Okey, sambung. Summa qada ajalan wa ajalum musamman indah. Kemudian telah ditentukan bagimu ajalmu. Jadi perkataan ajal yang pertama dalam ayat ini adalah merujuk kepada ajal kematian bagi manusia. Wa ajalum musamman indahu, dan satu lagi ajal yang berada di sisi Allah. Hanya Allah lah yang mengetahui akan hakikatnya, iaitu merujuk kepada ajal ketentuan Allah terhadap alam semesta ini, iaitu merujuk kepada pengetahuan tentang hari kiamat. Summa antum tamtarun, dan kemudian kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan. Baik, summa qada ajalan wa ajalum musamman indah. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir mendatangkan beberapa riwayat dan pandangan-pandangan ulama berkaitan pendapat mereka tentang kedua-dua ajal ini. Pertama, ialah pandangan daripada Sa'id bin Jubair. Kita sebut dah tadi, Sa'id bin Jubair yang kata Allah menciptakan Nabi Adam daripada bumi Dajnab tu. Jadi Sa'id bin Jubair mengatakan daripada Abdullah ibnu Abbas bahawa ajal yang pertama adalah merujuk kepada ajal kematian bagi setiap manusia. Manakala ajal yang kedua adalah merujuk kepada hari kebangkitan ataupun hubungannya dengan berlakunya hari kiamat. Itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah pandangan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Menurut satu sumber periwayatan daripadanya, ajal yang pertama dia lebih kurang sama, tetapi dia punya perbahasan lebih panjang dan lebih detail. Imam Abu Hasan Basri menyebut ajal yang pertama merujuk ialah saat awal penciptaan manusia, sehingga dia melalui kehidupan dalam satu bentuk tempoh masa sampailah dia diwafatkan, dimatikan oleh Allah dengan ajal kematian. Benda sama, kalau hak pertama tadi dia sebut umum, ajal mati. Tetapi hak ni dia bagi pencerahan, pendetailan sikit,
Maksud ajal yang pertama bermula Allah menciptakan manusia tersebut dan dia melalui tempoh kehidupan dia atas dunia sampailah menemui ajal kematian dia. Benda sama saja. Kemudian yang kedua pun sama, iaitu bermula daripada kematian dia sampai dia melalui satu tempoh yang disebut alam barzah tu, sampailah dunia ini dikiamatkan oleh Allah dan kemudian dibangkitkan kembali menuju mahsyar, iaitu berdepan dengan pengadilan dan kehakiman Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pandangan pertama yang kedua lebih kurang sama, cuma dari sudut pembahasannya. Jadi jelas di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahawa kita kata ajal yang pertama itu ialah merujuk kepada ajal yang bersifat khusus, iaitu khusus tentang ajal ataupun kematian bagi manusia. Manakala ajal yang kedua lebih bersifat global dan umum kerana menceritakan tentang ajal kematian penamat bagi keseluruhan alam semesta, iaitu hari kiamat. Pandangan yang ketiga, juga satu riwayat yang dinisbahkan daripada Abdullah ibnu Abbas dan Imam Mujahid yang mengatakan bahawa nombor 3 ni ambil hak nombor 1 terbalikkan. Ambil hak nombor 1 terbalikkan, tu je. Pandangan nombor 3 ni, dia kata ajal yang pertama itulah kiamat, ajal yang kedua itulah kematian. Dia berbeza dengan nombor 1. Nombor 1 tadi kan mati dulu baru kiamat. Kalau hak tu dia kata kiamat dulu, ajal yang kedua tu adalah ajal kematian. Manakala ada satu lagi pandangan yang terakhir daripada Atiyah yang juga dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Pandangan ni berpredikat gharib, aneh dan terasing kerana dia berbeza. Contoh, ajal yang pertama dia sebut ialah roh manusia yang diambil oleh Allah ketika seorang manusia tu sedang tidur dan roh ini akan dikembalikan semula selepas dia bangkit dan bangun daripada tidur. Tu maksud ajal yang pertama. Manakala ajal yang kedua adalah ajal kematian manusia. Jadi pandangan yang keempat yang gharib ni langsung tak melibatkan hari kiamat. Hak lain tu ada hari kiamat walaupun dia tu terbalik. Hak ni tu ajal pertama, roh yang diambil ketika tidur dan dikembalikan semula, manakala ajal yang kedua adalah ajal kematian. Mereka berdalil berhujjah menggunakan surah Al-An'am ayat yang ke-60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Sesungguhnya dialah yang telah mewafatkan kamu pada waktu malam. Itu bukan mati sungguh tu. Ni kes roh yang diambil ketika manusia tidur. Dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Okey. Yang jelas di sini ialah bila kita ni makhluk Allah yang bernama manusia, memang telah ditentukan oleh Allah akan ajal kematian kita. Cuma kita tak tahu bila ajal tersebut akan sampai pada waktu yang ditakdirkan. Mati, confirm mati. Saya akan mati, tuan-tuan, puan-puan pun akan mati. Bilanya, tak tahu. Contoh, saya lah ni lebih kurang 46 tahun. Atas dasar kemungkinan, kita bercakap atas kemungkinan. Mungkin Allah nak ambil 50, mungkin Allah nak ambil 63, mungkin Allah nak ambil 70. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Kalau nak ambil 46 juga, sekarang bulan Februari, mungkin dia nak ambil bulan Ramadan ni, saya tak tahu. Dia nak ambil Syawal lepas raya, saya tak tahu. Dia nak ambil bulan 12, hujung cuti sekolah pun saya tak tahu. Hari bila, saya tak tahu. Bulan bila, saya tak tahu. Tahun bila, saya tak tahu. Pukul berapa pun, saya tak tahu. Dia nak ambil lepas subuh ke? Dia nak ambil lepas duha ke? Dia nak ambil waktu tengah hari ke? Dia nak ambil waktu asar ke? Dia nak ambil lepas drama Korea lepas maghrib ke? Dia nak ambil hujung-hujung tahajud nak masuk subuh pun? Wallahu alam. Begitulah juga dengan asbab kematian pun tidak tahu. Nak mati secara biasa di atas tilam dalam bilik tidur kita pun tak tahu. Ataupun di luar rumah, mungkin aksiden pun tak tahu.
Jatuh pokok ke, terjun longkang ke, masuk lubang ke, kena bunuh ke, mati syahid dalam perang, wallahu alam. Apa yang Allah tentukan atas diri kita, kita tak tahu. Tapi yang penting, mati tetap mati. Tapi di penghujung tu, mati dalam keadaan beriman kepada Allah ataupun tidak. Inilah kita minta selalu dalam doa kita, supaya kita semua umat Islam dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan makbulkan doa dan permintaan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Dan satu lagi ajal, kiamat. Kiamat juga confirm akan berlaku kiamat. Ada tarikh titik penamat bagi alam semesta ni. Di sini hanya Allah lah yang mengetahui. Rasulullah tahu tak bila berlaku kiamat? Rasulullah pun tak tahu. Sedangkan Rasulullah itu seorang Nabi dan Rasul yang dekat dengan Allah, dikasihi Allah, disayangi Allah, diselawatkan oleh Allah. Baginda pun tak tahu bilakah akan berlaku kiamat. Kita tengok hadis Jibril, Islam Imam Ihsan. Pernah Jibril tanya Rasulullah, mata as-sa'ah, bilakah berlakunya hari kiamat? Maka apa jawab Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Rasulullah tak tahu. Tetapi Rasulullah meninggalkan beberapa perkara tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat tu ada tanda dia, ada petunjuk dia. Selain pada hadis tu, banyak lagi hadis-hadis lain yang Rasulullah ceritakan tentang tanda-tanda kiamat ataupun tanda akhir zaman. Jadi macam ni nak menuju kiamat, peristiwa macam ni nak dekat kiamat, event macam ni kiamat nak dekat. Rasulullah bagi tahu. Jadi hadis-hadis itu sebagai bentuk kewaspadaan dan keberhati-hatian terhadap kita untuk melalui fitnah-fitnah yang besar di akhir zaman. Pernah ada seorang sahabat tanya Nabi, tanya direct terus, wahai Rasulullah, bilakah berlaku kiamat? Oh, berani dia. Wahai Rasulullah, bila berlaku kiamat? Rasulullah jawab tak soalan tu? Rasulullah tak jawab. Bahkan Rasulullah menanyakannya kembali dalam bentuk persoalan. Apakah persediaan kamu untuk menghadapinya? Kawan tu mari tanya bila kiamat nak berlaku. Rasulullah tanya, apa persediaan kamu? Macam juga kita ni nak meninggal. Tapi apa persediaan kita nak meninggal menuju Allah, nak menghadap Allah, nak jawab di hadapan Allah? Jadi persediaan tu lagi penting, iaitu persoalan tentang akidah kita, syariat kita, agama kita, tu lebih penting. Baik. Dan Allah juga menceritakan dalam ayat-ayat yang lain tentang kiamat. Bahkan banyak surah-surah yang menjurus flow dia kepada kiamat. Contohlah surah Al-Zalzalah, Iza Zulzilati, cerita pasal kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah wa Mal-Qari'ah, cerita pasal kiamat. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, cerita pasal kiamat. Banyak surah-surah yang dominasi dia, flow dia menjurus kepada kiamat dengan nama yang lain. Jadi ilmu tu hanya di sisi Allah. Kan kita selalu lepas mayang sekarang setengah-setengah masjid dia baca surah apa? Surah Al-Mulk. Habis masa dah? Oh, nak azan? Nak azan dulu? Okey. Azan. Tak apa, terus nak habis ni. Sikit lah. 5 minit . Kita akan baca surah Al-Mulk. Kita baca ayat 26 tu. Kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu tu ilmu yang berkaitan dengan hari kiamat hanyalah ada di sisi Allah. Wa innama, dan sesungguhnya aku, ana nadhirum mubin, hanyalah pemberi peringatan yang nyata dan jelas. Bahkan dalam surah Al-A'raf 187 sekali lagi hampir ayat yang sama. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hari kiamat itu di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha. Tiada siapa yang mampu untuk menjelaskan bilakah waktu berlakunya illahu, kecuali dia Allah. Jadi itu ada di sisi Allah. Summa antum tamtarun. Kemudian kamu masih ragu-ragu lagi dengan hari kebangkitan tersebut.
Jadi masih ada lagi sebahagian dan sekelompok umat manusia ni, dia ragu-ragu, dia was-was lagi. Betul ke akan berlaku hari kiamat ni? Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah. Bagi dia ada setengah berpandangan pesimis, dia anggap kiamat ni mustahil. Mustahil Allah boleh hidupkan balik manusia yang mati, bangkitkan balik manusia yang mati, cantum dan tangkupkan balik bangkai-bangkai, tulang-tulang manusia ni. Dia fikir bila kita mati ni, jasad kita dimamah tanah, dimakan ulat, dimakan cacing, Allah tak berkuasa untuk membangkitkan kembali. Mungkin dia fikir macam tu. Ataupun sesetengah daripada agama lain, bila mereka melakukan penyempurnaan jenazah, contohnya ada setengah agama dia bakar. Jadi abu tu, peranyuk sungai ni, peranyuk tasik tu, peranyuk laut ni, jadi macam manalah Allah nak kutip satu-satu, hak tu hanyut kot tu, hak tu hanyut kot ni. Faham tak? Ada setengah mungkin kerana aksiden terjatuh dalam laut, mari ikan jos perap, sebahagian duduk dalam perut ikan, sebahagian hanyut ke laut. Macam mana nak cari balik, nak tangkuk balik? Make it simple. Fikir mudah. Macam ni saja. Sebelum kita mati nak jadi macam-macam tu, kita dalam keadaan macam ni. Sebelum anak mati tadi, kita ni boleh bergerak, boleh bangun, boleh duduk, boleh bercakap, boleh melihat. Kemudian bila kita mati, baru jadi lagu tu kan? Baru jadi tulang, baru jadi debu, baru jadi apa tadi. Mustahil ke Allah nak bangkit? Step lagi awal. Sebelum kita ada lagu ni, kita pernah ada atau pernah tak ada? Sebelum Allah buat kita is nothing, nol, zero, kosong. Kita sebelum ni tak ada. Allah mampu nak mencipta dan menjadikan kita daripada tak ada kepada ada macam ni pun boleh. Takkanlah hang tu hak jadi debu ke, hak jadi tanah, ada lagi sisa-sisa tu Allah tak boleh. Hak awal lagi, hak tak ada apa satu kita kata. Hak kosong tu Allah boleh buat jadi macam ni. Kamu boleh terfikir tak, adakah Allah lemah untuk membangkitkan kamu kembali? Jadi mereka risaukan tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah suatu perkara yang penting, bukan main-main, kerana dia menjadi asas dan rukun keimanan. Percaya kepada hari kiamat. Tak percaya boleh jatuh kufur. Boleh terseleweng. Boleh terbantuk akidah kita kalau kita menganggap kiamat itu khayalan. Kiamat itu fantasi. Kiamat itu cerita reka-reka, dongeng, tahyul, khurafat yang dimainkan oleh pemuka-pemuka agama. Jadi berhati-hati dengan isu-isu yang mengaitkan atau membabitkan tentang asas, teras, base keimanan kita. Hari kiamat adalah hari yang wajib diimani dan dipercayai. Hari yang kita semua terpaksa berhadapan dengan Allah untuk diadili dan dihakimi segala amal perbuatan kita. Sebesar zarah kebaikan akan diadili, sebesar zarah kejahatan pun tidak akan tertinggal di sisi Allah. Jadi saya berakhir di sini, mudah-mudahan daripada satu ayat yang kita baca, kita bahaskan, dapat dijadikan sebagai pengajaran, dapat dijadikan sebagai iktibar untuk kita melayari kehidupan dan memastikan bahawa kita sebagai manusia, makhluk Allah, kita ni ada Tuhan. Kita ni ada Tuhan, kita ni ada pemilik yang sewajibnya kita patuhi segala arahan-arahannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang, yang selalu tersilap dan tersalah, tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.